Saudara, bagi mengikuti perkembangan dari Kuala Terengganu, kita akan bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa yang antara lain akan memberi tumpuan kepada strategi polis daerah Besut mengesan individu ingkar dan degil yang cuba merentas sempadan. Selain perkembangan positif dari PPV Barang, semuanya bersama Rashidi. Teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Polis daerah Besut mengesan 30 lorong tikus berbanding hanya 15 sebelum ini. Sebelum itu, pasukan peronda polis bertindak lebih agresif membuat pemantauan di 20 lorong tikus kawasan Kuala Besut dan 10 lagi di Jertih sejak mula dikesan 23 April lalu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata sempadan Pasir Putih ke Besut menjadi antara laluan utama merentas negeri. Kebiasaannya mereka akan menggunakan kenderaan kecil seperti motosikal, malah ada juga yang berjalan kaki. Sementara itu, bagi mengelak kejadian memusnahkan penghadang berulang, 10 lorong tikus diletakkan penghadang batu. Biasa persepadanan antara Pasir Putih dan dengan Besut ini tak ada sungai pun yang menghalang ataupun sempadan mereka ni. Jadi mereka boleh dengan sewenang-wenangnya membuat jalan baru. Walaupun kita dah ada Pasir Putih yang saya nyatakan tadi, ada pasukan tim kita panggil cut off ataupun kita proller ni akan sentiasa 24 jam ngeronda di sepanjang laluan tikus ini. Beliau ditemui selepas meninjau sekatan Jalan Raya SJR di Kampung Pacakan Kuala Besut yang merupakan sempadan Besut dan Pasir Putih Kelantan. Bagi pendapat saya bagus, sangat bagus. Sebab selama ni orang kampung kan, dia tak jaga, dia nak pergi mana-mana ikut dia rasa. Ketika ini di Besut hanya satu kawasan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketat iaitu Perumahan Awam Kos Rendah Pelagat 3 bermula 14 Mei hingga 27 Mei ini. Dalam tempoh 27 hari pelaksanaan, skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya bermula 21 April lalu. Lebih 1,440 premis di semua daerah diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri KPDN HEP Terengganu berjaya mengesan 50 kesalahan membabitkan nilai keseluruhan kompaun RM6,600. Pengarah KPDN HEP Terengganu Saharudin Muhammad Kia berkata sebelum tindakan diambil, teguran dan amaran diberikan terlebih dahulu kepada para peniaga. Namun, masih terdapat segelintir di antara mereka yang ingkar. Sebanyak 50 tindakan kes telah dihasilkan membabitkan kesalahan gagal meletakkan tanda harga pada barangan yang dijual, iaitu sebanyak 17 kes, gagal menggunakan tanda harga khas berwarna merah jambu 23 kes dan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan, iaitu sebanyak 10 kes. Operasi pemantauan dan pemeriksaan berterusan anggota pegawai penguatkuasa dan pegawai pemantau harga itu turut mendapat kerjasama agensi-agensi penguatkuasa lain termasuk PDRM, ATM, Kementerian Kesihatan, Rela dan pihak berkuasa tempatan. Pelaksanaan skim tersebut di Terengganu melibatkan 2 fasa dan fasa pertama bermula 21 April melibatkan 11 barangan di bawah 4 kategori iaitu ayam, telur ayam, ikan dan daging. Manakala fasa kedua pada 6 Mei melibatkan 19 barangan di bawah 3 kategori iaitu sayur, barangan kering dan hasil laut melibatkan keseluruhan 30 jenis barangan. Dalam pada itu, Saharudin turut mengingatkan para peniaga agar mematuhi peraturan yang dikuatkuasakan dan mengamalkan sikap beretika dalam perniagaan. Manakala pengguna pula perlu mengetahui tanggungjawab dan hak mereka serta disaran sentiasa merujuk kepada aplikasi Price Catcher disediakan KPDN HEP bagi membuat perbandingan harga mengikut lokasi pilihan. Jadi aplikasi ini boleh dimuat turun menerusi Google Play Store dan Apple App Store secara percuma. Sejak beroperasi 3 Mei lalu, Pusat Pemberian Vaksin PPV di Marang sudah mencapai 100% pemberian vaksin. Penerima vaksin akan dimaklumkan menerusi panggilan telefon bagi memaklumkan tarikh dan masa vaksinasi.
Pegawai Daerah Marang Tok Ahmad Faisal Tok Abdul Razak berkata prosedur ini dilakukan bagi mengelak kesesakan di PPV berkenaan. Selain pengangkutan juga akan disedia kepada penerima yang memerlukannya untuk ke PPV. Usaha tersebut sebagai langkah untuk mencapai 100% penerima vaksin di daerah itu sekaligus mengelak pemberian vaksin berskala besar pada masa akan datang. Jadi kita cuba mengelakkan pemberian vaksin berskala besar di hari-hari akhir nanti. Ini akan membebankanlah frontliner utamanya daripada kaki tangan Jabatan Kesihatan. Kita cuba selesaikan seramai mungkin vaksinasi ini seawal mungkin. 40 anggota ditempatkan di PPV bagi melancarkan program vaksinasi di daerah Marang. Setiap tahun, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Terengganu tampil membantu golongan yang memerlukan. Tahun ini sebanyak RM30,000 disediakan untuk 50 anak angkat Perkeso melibatkan beberapa program. Pengarah Perkeso Negeri Fariha Cik Hussein berkata 20 daripada 50 anak angkat merupakan anak yatim piatu. Mereka didaftarkan sebagai anak angkat yang juga penerima faedah di bawah Perkeso Negeri. Sumbangan dihulu melalui dana daripada potongan gaji anggota di bawah Lembaga Zakat Selangor dan Tabung Prihatin. Dengannya ada bantuan ini dan sumbangan ini, kita percaya anak-anak angkat Perkeso akan rasa mereka disayangi dan juga diberi perhatian dengan program-program prihatin seperti inilah. Sumbangan yang diberi turut melibatkan anak angkat dengan beberapa program seperti Jelajah Prihatin, Iftar dan bantuan keperluan Hari Raya. Sekian paparan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Rashidi, terima kasih.